Kalau orang kritik, mesti di mata mereka ada kelemahan. Kalau orang komen, mesti di mata mereka ada kekurangan. Jadi apa salahnya kita berlapang dada dengan setiap kritikan dan komen daripada orang lain untuk membina dan memperteguhkan penguasaan diri kita? Adakah kita berasa hari ini bila kita melontarkan pengajaran, kuliah dan ceramah, kita tak pernah tersilap tuan-tuan? Kita tak pernah tersalah tuan-tuan? Kita tak pernah terkhilaf ke tuan-tuan? Manusia biasa. Semua tu ada. Bahkan saya mengakui kadang-kadang kita tersilap, kadang-kadang kita tersalah, kadang-kadang kita tersebut, kadang-kadang terbiasa. Jadi orang tegur untuk kebaikan kita. Orang tegur untuk kebaikan kita. Jadi orang tegur sikit mula patah. Orang tegur sikit mula nak merajuk. Jadi sebenarnya tujuan kita apa? Kalaulah kita berkuliah semata-mata nak raih populariti, berhenti. Kalau semata-mata kuliah nak suruh kita jadi popular dan glamour, berhenti. Kalau semata-mata kuliah nak raih 1000 follower di belakang kita, berhenti. Hari ini kita berkuliah tak ada follower pun tak apa. Kita berkuliah tak ada orang minat pun tak apa. Kita berkuliah tak ada orang nak mai pun tak apa. Kita berkuliah tak jadi glamour, tak jadi popular pun tak apa. Kita berkuliah tak ada orang langsung nak selfie dengan kita, go on lah. Janji apa yang kita buat ini semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat tuan-tuan, bila kita niatkan seikhlas mungkin kerana Allah, semua benda tadi akan datang dengan sendirinya. Tanpa kita pohon, tanpa kita minta. Tapi bila kita mula meminta-minta dari awal, akan berlakulah kekeliruan, akan berlakulah fail-fail di tengah perjalanan kita. Boleh faham tu? Okey, sifat kena besi, kita kena tegas. Sifat yang ketiga pada stapler-stapler ialah bila kita nak berdakwah, bila kita nak berkuliah, apa benda yang kita nak dakwahkan pada orang? Kita nak seru orang, nak ajak orang ni nak pakai apa? Bila sebut stapler, dia ada yang belah atas, dia ada yang belah bawah, betul? Atas dan bawah. Inilah dua sumber yang kita nak bawa orang. Iaitu apa yang disabdakan oleh Rasulullah, bila kamu berpegang dengan kedua ni, kamu tidak akan tersesat buat selama-lamanya. Apa dia? Al-Quran dan Sunnah. Kita nak dakwahkan orang, nak bawa Al-Quran. Kita nak dakwahkan orang, nak bawa Sunnah. Adakah hari ini kita berdakwah nak guna kitab Weda? Tidak. Kita berdakwah pakai kitab Feng Shui ke? Tidak. Kita berdakwah guna Al-Quran, kita berdakwah guna hadis, guna sunnah. Ni kena bagi laluan dekat azan isyak ke macam mana? Di sini. Teruskan. Oh, tak ada berhenti azan dulu. Okey. Habiskan beduk dulu . Okey. Baik. Quran dan Sunnah. Dua benda ni cukup besar bagi kita. Memang besar. Quran ni besar, Sunnah pun besar. Tetapi ilmu-ilmu yang terkandung di sebalik Al-Quran, ilmu-ilmu yang terkandung di sebalik As-Sunnah itu, yang harus kita pelajari, yang harus kita fahami, yang harus kita perhalusi. Untuk memudahkan tugas atas dan bawah ni, nak kacip kertas, nak kacip orang, nak kacip masyarakat, nak kacip manusia yang didakwahkan, nak kacip mad'u kita. Jadi cuba tuan-tuan bayangkan, kalau salah satu je ada, salah satu tak ada, apa jadi? Boleh kacip ke tak boleh? Stapler yang patut dua tu, kamu kata, Ustaz, stapler saya pelik sikit, dia satu, hak belah atas saja ada.
Agak-agak nak kacik lagu mana kertas. Hak belah bawah tak ada, hak belah atas saja. Dia tak boleh kacik. Kita nak guna Quran saja tanpa panduan sunnah tak akan lepas. Ataupun kita nak guna sunnah dengan meninggalkan Al-Quran juga tak lepas. Sebab apa? Sebab keduanya saling kait mengait di antara satu dengan yang lain. Bahkan saya ada satu kisah yang mudah untuk difahami. Dulu ada seorang pengembara yang bersifat mencari ilmu. Dia merantau dari satu benua ke satu benua. Dia merantau ni tujuan dia apa? Dia nak cari ulama-ulama, dia nak cari tuan guru. Dan dia melontarkan pertanyaan-pertanyaan. Hampir pertanyaan ni sama saja dari setiap seorang guru kepada seorang guru, kepada ulama, kepada sekalian ulama yang lain, soalan sama. Tapi apa yang dia sebut, setiap jawapan yang diberikan oleh guru itu, guru ini, ulama itu, ulama ini, belum ada yang pernah memberi kepuasan kepada hati dan jiwa saya. Soalan tu dijawab oleh guru, soalan tu dijawab oleh ulama, tapi jawapan yang diberi bagi penisbahan atas diri dia tak pernah rasa puas atas jawapan tu. Lalu dia tak pernah berhenti mencari jawapan yang boleh memuaskan hati dia. Lalu bila dia bertemu dengan seorang rakan secara ringkas, rakan ini mengesyorkan kepadanya mencari seorang guru di sebuah pesantren di Indonesia. Dengan berbekalkan alamat dan petunjuk, dia pun pergilah cari guru demikian. Sampailah dia ke pesantren guru. Indon dia sebut pesantren, kita memondok lah kan, pondok. Jadi dia jumpa guru tersebut. Lalu dia mengajukan persoalan yang sering dia ajukan kepada sesiapa pun sebelum ini. Dia kata, aku melihat ramai daripada guru-guru, ulama-ulama, ustaz-ustaz, penceramah-penceramah, bila mereka berceramah di hadapan khalayak ataupun masyarakat, mereka hanya membacakan beberapa minit pada muqaddimah. Mungkin beberapa ayat Al-Quran, mungkin beberapa hadis Nabi, mungkin beberapa kata sahabat, kata ulama, kemudian yang selebihnya berbaki itu hanya adalah huraian-huraian daripada kata-kata dia sendiri. Kalaulah nisbah, kalau ceramah 2 jam, hak mukaddimah tu lah baca ayat Quran, mukaddimah tu baca hadis, lepas tu dia duk cerita macam-macam. Jadi kamu nak bagaimana? Yang sepatutnya sebahagian besar peratusan ceramah kita di hadapan masyarakat kena dipenuhi oleh ayat Quran, kena dipenuhi oleh hadis-hadis, kena dipenuhi oleh kata-kata sahabat. Kita nak pakai Al-Quran, kita nak pakai hadis. Lalu sebab menerima lelaki tersebut sebagai tetamu, jadi sang ulama tadi mengisyaratkan kepada isterinya, apa rezeki kita pada pagi ini? Isterinya hanya rezeki kita pada pagi ini yang ada di dapur kita cumalah air kopi. Jadi keluarkanlah air kopi untuk dihidang kepada tetamu kita, sang pemuda tadi. Bila awak keluar air kopi tadi, ada gelas, ada 1 jug kopi. Jadi tuan guru pun ambil jug tadi, bubuh dalam gelas. Dan dia mempersilakan lelaki tadi minum, menghormati tetamu. Lalu lelaki tadi minum, baru dia nak rapatkan gelas ni pada bibir mulut dia, tuan guru suruh stop. Kenapa? Kenapa kamu minum daripada gelas tersebut? Dah tuan guru hidangkan dalam gelas ni, saya ambil gelas ni lah untuk diminum. Tidak. Sepatutnya kamu bukan minum dalam gelas ni. Kamu patut minum dalam jug tu terus. Pasal apa saya kena minum dalam jug? Sebab kamu nak guna Quran terus, kamu nak guna hadis terus. Quran ini adalah satu benda yang besar seumpama jug ini. Hadis tu juga satu benda yang besar seumpama jug ini.
Tetapi hari ini alhamdulillah kita bernasib baik kerana jasanya ulama-ulama kita. Mereka telah meninggalkan ilmu-ilmu dan hasil-hasil karya mereka melalui peninggalan kitab-kitab dan penulisan mereka. Dalam pelbagai jenis ilmu, mereka memudahkan dan menuangkan kita ke dalam gelas-gelas yang kecil untuk kita memahami Al-Quran dan Sunnah dalam jak yang besar ini. Hak daripada Quran dan Sunnah jak besar, mereka bubuh ilmu nahu satu gelas. Mereka bubuh ilmu saraf satu gelas. Bubuh ilmu balaghah, bubuh ilmu mantik, bubuh ilmu tafsir, ilmu-ilmu yang kecil ni. Untuk mudah kita ni minum. Belajar nahu, belajar saraf, belajar balaghah, belajar bayan, belajar ma'ani, belajar ilmu tu ilmu ni. Minum gelas kecil dulu. Kamu tu nak buat redah nak minum? Nak minum hak besar terus. Jadi nak bercakap soal Quran, nak bercakap soal sunnah, minum dalam jak tu. Jadi dia berani ke tak berani? Dia sendiri pun tak berani nak minum dalam jak tu. Simple ke? Mudah sebenarnya. Tapi kita yang memayahkan.